masjid, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat, para ustaz, para ustazah, para alim ulama, sidang jemaah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah, Allah Subhanahu wa taala bagi kita kesempatan lagi untuk kita hadir pada pagi ini untuk kita solat fardu subuh secara berjemaah, dan diberi lagi umur kepada kita untuk kita melakukan segala ibadah bekalan kita sebelum kita sama-sama akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam yang berikutnya. Jadi insya-Allah kita menyambung lagi bagi membicarakan tentang beriman kepada hari kiamat. Salah satu daripada rukun iman yang wajib kita percaya dan kita yakin mengaku putus dalam hati kita iaitu beriman kepada hari kiamat. Dan kita masih lagi membincangkan sedikit berkenaan dengan tanda-tanda sebelum berlakunya kiamat. Walaupun ada banyak hadis yang menceritakan tentang tanda-tanda, semua tiap-tiap sesuatu itu telah diceritakan oleh Rasulullah SAW, disabdakan oleh Rasulullah SAW. Namun kita ambil sebahagian saja. Kalau nak tajuk khusus ada yang boleh mengkhususkan jadi kita tidaklah sampai detail sangat. Cuma kita bukan membicarakan tentang akidah. Cuma kalau tak bercerita tentang alamat kiamat ni, maka rasa macam tak cukup perencahnya. Kalau masuk tak cukup perencahnya, sikit sebanyaklah. InsyaAllah hari itu kita dah bincangkan berkenaan alamatul kubra, iaitu munculnya satu fitnah yang paling besar dalam sejarah kemanusiaan, iaitu disebut Dajjal, Al-Masih, yang dikatakan oleh orang Yahudi Al-Masih, Al-Masih Dajjal. Bagi kita orang Islam disebut Al-Masih Isa ibn Maryam, Nabi Isa bin Isa ibn Maryam. Dan sebelum daripada itu berlaku matahari terbit daripada arah barat. La taqumus sa'atu hatta tatlu'u asy-syamsu minha maghribiha. Tidak akan tiba hari kiamat itu sehingga matahari terbit naik dari arah barat. Matahari akan naik daripada arah barat. Hamba Allah, matahari itu salah satu daripada makhluk Allah, mengikut perintah Allah. Sebelum ini pun dia mengikut perintah Allah, terbit daripada arah timur. Tapi bila dekat nak berlaku kiamat nanti, maka dia berubah arah terbitnya dari arah barat. Begitu. Dan akan berlaku beberapa hari, disebut oleh ulama, beberapa hari bumi akan dirasakan gelap. 3 hari. Kan? Jadi esok kalau kita yang tahu, kita tahu tentang ilmu ni, maka kita akan berasa gelap. Dan tak pelik, itu telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan berasa gelap. Kemudian hari keempat, maka matahari akan terbit daripada arah barat. Kemudian keluarnya binatang yang melata, melata di atas muka bumi.
disebut wa khurujul dabbati 'alan nasi duha. Dan keluar sejenis binatang dari bumi di hadapan manusia. Keluar sejenis binatang dari bumi di hadapan manusia di waktu siang hari. Mana-mana di antara dua tanda disebut. Wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal akhra 'ala athariha qariyah. Mana-mana di antara dua tanda ini yang keluar dahulu. Antara dua tanda ini keluar lebih dahulu sebelum yang satu lagi keluar, maka yang satu lagi akan menyusul dalam waktu yang sangat dekat selepas berlaku tanda yang pertama tadi. Kan kita dah sebut itu, sama ada terbit matahari dari arah barat ataupun keluar, disebut dabbah. Dabbatul ala nas, disebut dabbatul ardi. Dabbah maknanya haiwan yang melata, melata di atas muka bumi. Dabbah maksudnya kalau sebut apa ni, jenis berangkap gitu, macam berewok, macam tok, orang kata betok kan. Salah satu daripada dua ni, mana dulu mana kenian, kan. Selepas pada tu contohnya hari ni terbit matahari, waktu duha tu akan munculnya disebut dabbatul ardi. Ciri dia tu kena buka, ada hadis berkenaan, ada ciri-ciri dia. Macam mana leher ni, macam mana apa ni, kakinya macam mana bentuknya. Kita ni tak detail lah. Cuma kita beriman sudah. Kadang-kadang ada juga sebut carakan sangat. Contohnya tak jadi kerja benda. Dia pun duduk rumah tak buat benda-benda pun. Tak buat sesuatu pun, tak datang masjid pun. Kadang-kadang hak bercerita tentang alamatul kubra ni, dia pun tak datang masjid. Supaya baru ni lah kecoh masjid tutup kan. Bila masjid tutup ni, marah masjid tutup ni. Tiba masjid buka, hak riuh viral tu, yang marah masjid tutup ni, bila masjid buka dia pun tak datang. Kan? Ini masa aja ni gini. Termasuk tunggu esok, tunggu Nabi Isa, lepas tu tak jadi benda. Sembahyang dok, benda dok, tunggu rumah. Tunggu Imam Mahdi, tunggu. Berjuang dok, duduk dengan kaum muslimin bersama dengan perjuangan Islam pun dok, dia duduk buat hal dia kan. Jauh lagi takut yang melampau. Disebut maksudnya bukanlah tujuan kita untuk takut yang melampau. Tujuannya untuk supaya kita melakukan persediaan. Sebab bila-bila masa saja yang akan berlaku kan. Disebut as-sa'ah. La taqumus sa'ah, kan. Tidak akan berlaku. La taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat selagi mana ada antara disebut, ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Allah. Ada lagi orang menyebut nama Allah, maka tidak akan berlaku kiamat. Kan. Tiba-tiba kita makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita seolah-olahnya kita nak mempercepatkan berlakunya kiamat. Kemudian kita dah bincang itu munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu wa innahu yakhruju fikum fama khafi alaikum min sa'an fala yakhfa alaikum anna rabbukum laysa bi'awar wa innahu a'ral aini yumna ka'anna ainahu tafiyatun. Allah tidak mengutuskan seorang nabi pun kecuali ia mengingatkan kepada umatnya, mengenai kedatangan Dajjal. Jadi Dajjal ni akan muncul antara disebut ketika mana orang tak ingat dah ke Dajjal, orang tak cerita dah. Nabi suruh ajar kepada anak-anak kita, keturunan kita tentang bahaya Dajjal ni. Sebab semua nabi-nabi memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal ni. Dajjal itu akan muncul kepada kamu, maka tidak tersembunyi ke atas kamu tentang keadaan Dajjal itu, dan
tidak tersembunyi juga ke atas kamu semua bahawa Tuhan kamu tidak buta sebelah matanya. Tidak buta sebelah matanya. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya. Kononnya seolah-olah matanya itu sebuah biji yang menonjol. Tuhan dia tak buta mata. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Melihatnya Allah tidak dengan alat, tidak dengan mata. Kita dah belajar dalam sifat 20 tu kan. Maknanya Allah melihat tidak dengan mata, mendengar tidak dengan alat, tidak dengan telinga, tidak dengan suara, tidak dengan cahaya, jauh dekat. Melihat belaka semua. Inkisyaf, tembus. Allah Taala melihat tu. Adapun Dajjal ni matanya buta sebelah. Itu kita. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam akan turun. Disebut dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 157. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhum yaqinan bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Ila akhir ayat disebut. Dan disebabkan dakwah mereka mengatakan sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya. Tidak memalangnya, yakni makna ketika orang Yahudi menyangka bahawa Nabi Isa alaihissalam dah wafat. Tetapi sebenarnya dia bukan salib Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisinya. Menjelang kiamat nanti Nabi Isa akan turun. Ada riwayat kata dia akan turun di satu masjid di Syria sekarang ni, namanya Masjid Baydha. Masjid Umawi yang ada menara putih. Masjid Umawi. Turun di situ. Ada riwayat mengatakan bahawa dia turun di Baitul Maqdis. Tapi yang munasabahnya di Baitul Maqdis turun di situ. Ada disebut sebelum sembahyang subuh. Bila Bilal nak mengqamat untuk memulakan sembahyang, ketika baru nak mula tu maka turun kaum muslimin ketika itu ditunjukkan satu pemandangan yang menakjubkan, iaitu turun Nabi Isa alaihissalam daripada langit. Diapit dua malaikat di tengah-tengah. Nabi Isa duduk tengah-tengah, diapit oleh dua malaikat. Kan? Lalu dia suruh tunggu, jemaah tunggu Nabi Isa supaya jadi imam. Maka turun Nabi Isa, maka Nabi Isa beritahu, maknanya di kalangan kamu ni dah ada pemimpin. Maka ketika itu yang menjadi imam iaitu Al-Mahdi. Disebut Imamul Mahdi, iaitu keturunan Nabi SAW. Nabi sebut namanya sama dengan nama aku. Sifat akhlaknya sama. Sama macam aku. Nabi SAW menyebut. Maka umat Islam akan dipimpin oleh Imamul Mahdi bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Itu. Nabi Isa akan membunuh Dajjal sebelum berlakunya kiamat. Jadi hari ini kita sama lagi, iaitu selepas Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, maka ketika itu keluar dua kumpulan. Disebut Ya'jud wal Ma'jud. Kan? Ya'jud wal Ma'jud. Orang putih panggil God al-Magog and Magog. God and Magog. Ya'jud, Ma'jud. Macam mana keadaannya, wallahualam. Di dalam Quran diterangkan siapa dia Ya'jud Ma'jud itu. Ya'jud Ma'jud ni manusia, tuan-tuan.
manusia. Kalau baca hadis dia ada sifat-sifat dia. Antaranya hidungnya pesek. Muka dia macam buntut kuali. Begitu. Matanya sepek. Wallahu a'lam. Jangan kangkap baru. Kangkap bukan lebih-lebih sekarang buat spekulasi, konspirasi macam-macam. Kadang-kadang ada juga yang lebih-lebih sangat. Dia sebut sekian-sekian, menunjukkan pada sekian-sekian kaum kan, bangsa, keturunan. Itu tak apalah tu. Kita bukan bidang kita. Kita baca dan kita yakin saja akan berlaku, akan keluarnya Ya'juj wal Ma'juj. Menurut bahasa saya, kedua perkataan itu artinya satu bangsa yang tabiatnya suka menceroboh, menyalakan api rusuhan, membuat kacau bilau dan merosakkan kehidupan manusia. Tu Ya'juj Ma'juj. Ni kadang-kadang hadis Nabi ni, ayat Quran sendiri dia bersifat, dipanggil futuristik, benda yang akan datang. Dah berlaku baru tahu kan. Dah berlaku baru tahu. Malah sahabat pun dicerita pun mana sahabat pun tidak melaluinya. Jadi keluar Ya'juj Ma'juj di bumi ini di akhir zaman kelak adalah antara tanda-tanda besar kiamat, yang menunjukkan bahawa kiamat sudah sangat dekat. Maknanya bila berlaku alamatul kubra ni, kiamat sangat-sangat dekat. Jadi kita pun dekat dah. Dan Nabi SAW menyebut sebelum di zaman Nabi masih lagi hidup di kalangan umat Islam, Nabi sebut bu'istu ana was-sa'atu kahataini wa asyara bis sababati wal wusta. Aku diutuskan oleh Allah dan jaraknya dengan kiamat itu sebagai dua jari ini. Nabi mengisyaratkan seperti jari tengah, jari telunjuk dan jari tengah. Jaraknya antara waktu dia bercakap tu dengan kiamat itu sangat-sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Bagi Nabi sabda sambil menunjukkan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Itu 1400 tahun dulu. Kita dah, Nabi dah wafat meninggalkan kita 1400 tahun. 1400 tahun dah. Begitu. Jadi disebut dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi disebut summa'at ba'asa baba hatta idza balagal bait bainas sayyidaini wajad min dunihima qauman la yakadul yafqahuna qawla. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain, jalan ke sebelah utara. Ini cerita dalam surah Al-Kahfi. Sehingga apabila ia sampai di antara dua gunung, ia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan. Maknanya ini cerita Zulqarnain. Ada ulama mengatakan dia nabi. Dia nabi Zulqarnain dan Luqmanul Hakim, Uzair, begitu. Luqman, Zulqarnain. Ada ulama mengatakan dia nabi dan ada ulama mengatakan dia wali Allah. Kalau wali Allah, sejarah pembinaan itu digelar sebagai pembinaan tembok yang menghalang golongan Ya'juj wal Ma'juj ni, iaitu disebut sebagai karamah. Karamah ni berlaku kepada awliyaillah. Adapun mukjizat berlaku kepada nabi. Kalau betul lah dia nabi Zulqarnain ni, maka itu mukjizat. Mereka berkata, wahai Zulqarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu dari hasil pendapatan kami dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka? Lalu Ya'juj Ma'juj menjawab, kekuasaan dan yang Tuhanku jadikan daku menguasainya. Antara yang Allah Ta'ala beri kuasa iaitu Zulqarnain. Wallahu a'lam. Bila zaman ni tak menyatakan jelas dalam Quran. Ada yang kata sebelum Nabi Musa, ada ulama kata selepas Nabi Musa alaihissalam, kan? Dia beri kekuasaan memerintah timur dan barat. Selain daripada Nabi Sulaiman alaihissalam, memerintah manusia, jin
makhluk ni. Jadi lebih baik kata Zulkarnain, lebih baik oleh itu bantulah daku dengan tenaga kamu. Tak payah bagi upah. Maknanya kaum tu minta upah supaya sanggup beri upah untuk buat tembok menghalang daripada Ya'juj Ma'juj. Aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi, sehingga apabila ia terkompos separah tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu, ia pun memerintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tiuplah dengan alat-alat kamu, sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api, berkata ia, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan ke atasnya, maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu, dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Setelah itu berkatalah ia, ini ialah satu rahmat dari Tuhanku. Dalam pada itu apabila sampai janji Tuhanku, ia akan menjadikan tembok-tembok tadi hancur lebur, dan adalah janji Tuhanku tu adalah benar. Sampai dekat nak kiamat, tembok Ya'juj wa Ma'juj ni akan runtuh. Zaman Nabi pun dah sebut ketika Nabi berada di rumah isterinya Zainab binti Jahshin. Cerita celakalah bangsa Arab, dia kata. Celakalah bangsa Arab demi Allah. Tembok Ya'juj Ma'juj sudah tembus sebesar ini dia. Sebut. Maknanya Nabi Muhammad buat isyarat besar ni. Ketika Ya'juj Ma'juj ni dia ada ketua dia. Ketika dia nak keluar, hajat dia nak keluar, sampai masa nak keluar, Allah Ta'ala takdir lubang tu katuk balik. Kan? Selagi mana orang ada yang beriman, ada yang menyebut lagi nama Allah, ada lagi azan, seruan azan disebut. Kamu zaman kecil dulu, kamu azan masa kecil, kerja ke masjid nak azan, dengar cerita ni. Ni pun taklah tua sangat lagi, tapi masa zaman remaja dulu kan, dengar kuat, dengar semangat, kan? Azan masa apa? Kalau tak azan ni nanti lubang Ya'juj Ma'juj lagi makin besar tu. Bila azan dia kambuh balik, dia katuk balik. Jadi bila dengar gitu jadi takut. Anu tak azan ni, bila tak datang ni. Jadi takut. Takut pergi. Jadi sehinggalah zaman Nabi Isa AS dia akan keluar. Ya'juj wa Ma'juj akan keluar memenuhi bumi. Satu bumi penuh dengan Ya'juj Ma'juj. Lalu Allah Ta'ala perintah pada Nabi Isa. Nabi Isa pun tak terlawan. Walaupun Dajjal, Nabi Isa yang membunuh Dajjal, tetapi Ya'juj Ma'juj ni Nabi Isa pun tak terlawan. Akhir sekali Allah Ta'ala perintahkan Nabi Isa pergi bawa kaum muslimin ni ke satu bukit, nama bukit Turisaina. Duduk atas tu. Maka ketika itu dikepung oleh Ya'juj Ma'juj. Kepung oleh Ya'juj Ma'juj. Akhir sekali Allah Ta'ala turunkan wabak daripada langit. Turunkan serangga. Ada serangga kekeh batal leher Nabi, kekeh batal leher Ya'juj Ma'juj. Akhir sekali mati semua. Wallahualam. Jadi bangkai semua. Dikatakan baunya busuk memenuhi bumi. Ya'juj Ma'juj. Kan? Dia ingat dia boleh lawan Tuhan Ya'juj Ma'juj sampai dia panah ke langit. Ada sebut dia panah ke langit. Allah Ta'ala sengaja buat menampakkan seolah-olah panahan dia terkena. Akhir sekali Allah Ta'ala turunkan wabak, maka mati dia. Mati semua tu Ya'juj Ma'juj. Kemudian Nabi Isa AS memerintah dunia dengan adil, bersama dengan Imam Mahdi antara 7 ke 9 tahun. Islam ni akan bangkit semula. Islam akan bangkit semula. Sekarang ni zaman Islam duduk di bawah. Putaran Islam ni duduk di bawah. Umat Islam lemah, ditindas di merata dunia. Sekarang zaman umat Islam ditindas, lawan. Bukan tak ada orang yang lawan nak menegakkan Islam, tapi tak terlawan.
Sebab ada pemimpin-pemimpin ataupun mereka-mereka yang diberi kuasa melakukan kezaliman, lawan tak terlawan, tak berjaya nak negakkan Islam secara syumul, tak berjaya. Seperti zaman khilafah dulu, tak berjaya kan? Lawan tapi tetap lawan. Kan? Walaupun kita ni walaupun bilalah nak laksanakan hukum Allah, banyak sangat kekangan nak laksanakan hukum-hukum Allah secara kafah, secara menyeluruh, Islam secara menyeluruh, bila nak laksanakan? Maka walaupun keadaan begitu banyaknya kekangan, halangan dan sebagainya, tetap dalam hati kita mesti ada niat dalam hati kita, akan kita bercita-cita dalam hati kita, supaya hukum-hukum Allah tertegak di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, kena ada niat gitu. Kalau tak ada niat, tak boleh. Kita sebagai seorang Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, mesti ada cita-cita, supaya hukum-hukum Allah tertegak di atas muka bumi, walaupun tak capai-capai. Dan janji Allah sebelum kiamat Islam akan bangkit semula. Gitu. Jadi mati semua Ya'juj Ma'juj tadi, dan berlaku beberapa zaman selepas Nabi Isa pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa turun sekitar umur 33 tahun. Seperti Nabi Isa diangkat dalam peristiwa Salib tu. Nabi Isa diangkat 33 tahun, kemudian Nabi Isa diturunkan oleh Allah sama umur macam tu. Kan? Di antara dua, maknanya yang disebut apa? Minal munzari disebut, maknanya yang dipanjangkan umurnya. Antaranya iblis, Dajjal pun dipanjangkan umur dia. Gitu. Dan lagi disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum fi kulli hadabin yansilun wa qatarabul wa'dul haqqu fa idza hiya shakhisatun absarul ladzi nakafaru yatawailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Demikianlah keadaan mereka, yakni Ya'juj Ma'juj, sehingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj Ma'juj, serta tembok meluru turun dari, apabila tembok tadi pecah, maka meluru turun daripada tiap-tiap tempat yang tinggi, dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar, maka dengan serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak, jadi sambil berkata dengan cemas, aduhai celakanya kami, sesungguhnya kami telah tinggal di dalam keadaan melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini, bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Maka ketika itu orang kafir akan merasa sangat rugi. Sebelum ni mereka tidak mahu beriman ketika keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ini antaralah. Kemudian berlaku beberapa zaman selepas kewafatan Nabi Isa AS. Nabi Isa akan mati wafat sebagaimana biasa, dikebumikan. Nabi Isa AS akan dikebumikan. Dan berlaku beberapa masa. Ada menyebut dua generasi. Dua generasi selepas itu, maka tak ada lagi orang yang beriman di atas muka bumi ni. Tak ada lagi orang beriman. Balik pada tadi lah, la taqumus sa'ah tadi. Tidak akan berlaku kiamat selagi mana ada orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Maka ketika kita ada orang menyebut Allah, sampai satu masa kalimah la ilaha illallah, dia jadi ke zaman selepas itu, zaman itu disebut kalimah la ilaha illallah. Maknanya atuk kami dulu, generasi awal kami dulu pernah menyebut kalimah la ilaha illallah ni, tapi kami tak tahu apa tujuan dia menyebut itu, la ilaha illallah. Sampai satu tahap macam itu, tak ada lagi orang yang beriman ketika itu, maka berlakulah kiamat. Dan antara tanda dalam ni dia tak sebut. Antara tanda-tanda besar lagi akan berlaku iaitu akan berlaku tiupan angin. Disebut angin lembut kematian
yang akan bertiup daripada bumi Yaman dan mematikan semua orang beriman. Sebelum tu orang beriman dah banyak dah mati. Perang, akan berlaku perang besar. Perang besar. Sekarang pun taklah, ini pun dah hura-hura dah gaya. Percik api nak perang tu macam-macam muja dah. Tapi tak berlaku lagi. Buat dia provoke. Keadaan ni sekarang ni dalam keadaan provoke. Kan letak di kapal-kapal perang di teluk, di pantai-pantai. Seolah-olah nak perang, nak buat apa tujuan? Nak kabur minyak ada tak ada? Kena tujuan dia. Letak kapal perang, armada perang tu tengah laut tu. Tak lain tak bukan, itu dia panggil memicu pada dan menguji senjata-senjata berbahaya nuklear. Menguji senjata nuklear. Dia tengah pada pasir uji kekuatan. Ni antara disebut. Ini kalau anda kata berlaku peperangan ni, maka dia akan merosakkan semua teknologi ni, habis semua. Ada yang mengatakan bahawa benda pada langit makna turun benda daripada langit yang berupa berupa tahi bintang meteor. Yang realitinya berlaku peperangan nuklear lah. Bayar nuklear lagi. Kita bukan bidang situ. Nak cerita tentang bom semua ni. Tapi tengoklah kita sejarah yang berlaku Hiroshima Nagasaki. Atom. Tapi nuklear jauh lebih hebat daripada atom. Tak tahu Allah Alam. Nuklear. Dikatakan kalau berlaku serangan nuklear, habis manusia ni semua sekali. Binasa, rosak. Maknanya teknologi kereta-kereta tak boleh gerak sampai masa tu. Sampai masa kereta-kereta teknologi telefon ni tak ada. Kan? Orang berhubung balik. Nabi SAW sebut sampai masa berperang balik menggunakan tombak dan panah, pedang. Kena bersilat balik. Kena melangkah balik. Siapa tak ingat langkah, melangkah balik zaman muda itu. Itu jangan masa ni belakang orang timur silat 3 bulan. Lepas 3 bulan orang rasa kuatlah guru kakak ni. Tu kan. Lepas 3 bulan, lepas tu tak mau melanjut dah. Kan? Itu. Sampai masa kena tu balik. Berlawan dengan senjata, berlawan dengan pedang, berlawan dengan tombak, berlawan dengan mana senjata-senjata. Senjata-senjata manual, senjata-senjata manual. Berperang zaman itu. Kan? Sebab apa? Teknologi dah habis. Habis semua. Wallahualam tu keadaan tu kita tak tahu. Kalau ahli konspirasi ni dia macam-macam. Ada orang yang mahir dalam disebut satu bidang dia panggil eskatologi, ilmu eskatologi. Jadi ulama-ulama ni dilanjutkan, maknanya dalam bidang eskatologi. Sebab apa? Ketika Jibril alaihissalam turun berupa dengan manusia, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan tentang apa? Tentang agama. Mal iman, mal Islam, mal ihsan. Bila berlaku kiamat? Yang pertama, apa itu iman? Yang kedua, apa itu Islam? Yang ketiga, apa itu ihsan? Dan bilakah berlakunya kiamat? Maksudnya 4 soalan ni kembar. Maksudnya akhir sekali tu bila berlakunya kiamat, menunjukkan maknanya persediaan sebelum kiamat ni kita orang Islam kena buat. Kan? Kena buat persediaan. Jangan kita tunggu masa. Sebab kita pun tak tahu bila. Dan realitinya kita sebagai setiap Muslim, insan ni, kita berdepan dengan kemungkinan bila-bila masa saja kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kematian kita. Tak ada orang boleh jamin dia boleh hidup. Walaupun sesaat akan datang. Tak ada. Tak dapat surat confirmation. Tak ada. Kan? Tak ada surat. Tak sampai surat. Tiba-tiba pagi ni sampai surat. Sekian-sekian ustaz awak hidup sampai tahun depan contohnya. Tak ada confirmation. Sesaat lagi pun tak ada confirmation. Belum tentu milik kita. Ke belakang dah lepas dah. Ke belakang dah tak boleh ulang dah. Itu dia panggil fana, binasa. Ke depan tu kita ni sentiasa makna sentiasa
berubah masa sentiasa berjalan sebelum ketetapan Allah SWT kita akan dijemput oleh Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap diri itu pasti akan merasai kematian. Pasti akan merasai kematian sampai masa. Cuma mati tak tahu, Allah rahsiakan tarikh kematian. Kan? Cuma kita tak sedar sebenarnya kita tak sedar. Kita rasa kita ni nungkat langit. Nungkat langit. Sebab kita tak kenal, kita rasa kita ni sama macam Allah. Sifat bakok sama bakok Allah. Sebab tu kita tak bersiap sedia. Sebab tu hari Jumaat ni semua hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah ni takut. Apa-apa? Tidak akan berlaku kiamat melainkan hari Jumaat. Semua hamba Allah takut. Binatang, tumbuh-tumbuhan semua takut. Takut bila sampai hari Jumaat. Kecuali satu makhluk Allah yang tak takut, iaitu manusia. Tak ingat. Kita hari Jumaat boleh tak semayang lagi, semayang Jumaat. Yelah kalau tak datang boleh bagi alasan. Kamu tak dapat cuti Jumaat lagi. Esok dapat cuti hari Jumaat, bolehlah datang awal sikit. Mudah-mudahan lulus usul cuti hari Jumaat tu. Jadi ada alasan lah. Ini dah sampai dekat nak semayang Jumaat lagi, tak pergi. Kalau kita tengok dia temerloh tu, ada masa kita lambat, pusing dulu. Nak cari parking, tengok kedai makan tu penuh orang. Kedai makan. Khotik dah nak naik dah, azan pertama dah. Kita nak bekerja ke khotik tu, dia penuh lagi di kedai tu. Nak gabar ke musafir tak mana sabar. Musafir belaka tu penuh di benteng tu. Semua musafir belaka. Ke uzur lagi tak pernah sabar. Uzur belaka. Lagi uzur. Kau ngapa tak berjemaah? Uzur kamu. Uzur. Jadi elok walaupun ada penguasaan. Kita ada nama undang-undang kan. Siapa tak sembahyang jemaah ada hukuman kan? Ada, tak ingat tu. Rasanya setiap masjid ada tu. Siapa berpakaian menjolok mata di khalayak ramai ada hukum dia. Ada hukumannya. Siapa yang tak sembahyang jemaah ada enactment. Cuma kadang-kadang penguatkuasaan kurang. Lemah dari sudut penguatkuasaan. Enactment tu dah ada. Kan siapa rasanya masih sini tak ada. Sampai agamanya ada dulu. Tapi koyok benda tu kan, koyok lama-lama koyok ke. Tapi nak ada undang-undang untuk orang tak semayang jemaat tanpa uzur. Sabit kesalahan maka ada undang-undang hukuman bagi orang tidak semayang jemaat. Dan sebagainya, ada yang tak bayar zakat, ada siapa yang tak bayar zakat, ada yang berpakaian menjolok mata ataupun dan sebagainya lah. Gitu. Jadi sikit sajalah yang maknanya kita tak mendetailkan. Itulah antara yang pertama disebut. Dan ada pandangan ulama dari sudut susunannya itu. Yang pertamanya berlaku ad-dukhan. Ad-dukhan iaitu asap yang akan menyelubungi bumi selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Selepas daripada ad-dukhan maka munculnya Al-Masih Dajjal. Kemudian bila Al-Masih Dajjal muncul maka turunnya Nabi Isa AS. Nabi Al-Masih bukan muncul, bukan turun. Ada orang kampung Al-Masih Dajjal turun dah. Dajjal dah ada dah. Dajjal dah ada. Dalilnya apa? Hadis Tamim Ad-Dari. Itu panjanglah cerita kalau nak cerita hadis Tamim Ad-Dari yang berlayar di satu pulau. Terdampar di satu pulau bertemu dengan satu manusia yang Nabi SAW menyebut ia adalah Dajjal. Kemudian selepas itu di sela-sela antara tengah tu munculnya Al-Mahdi. Ada ulama mengatakan dia tanda besar, ada ulama mengatakan dia mengiringi tanda besar. Maknanya kemudian munculnya Ya'juj Ma'juj. Mana Ya'juj Ma'juj. Kemudian selepas daripada Ya'juj Ma'juj maka akan berlaku
masa-masa aman. Masa-masa aman. Berlaku masa-masa aman. Selepas berlaku masa-masa aman, masa aman maksudnya sekitar pemerintahan Imamul Mahdi bersama dengan Nabi Isa AS selama 7 ke 9 tahun. Selepas pada itu terbitnya matahari daripada arah barat. Ada juga pandangan mengatakan terbit matahari daripada arah barat selepas daripada pemerintahan 7 ke 9 tahun tu baru terbit matahari pada arah barat. Selepas pada terbit matahari daripada arah barat, yang ketujuh iaitu keluarnya dabatul ardi. Dabah binatang yang melata yang keluar daripada muka bumi. Di bumi Arab. Ada ulama mengatakan 3 tempat keluar. Wallahualam. Tak tahu. Begitu. Jadi dabah sifat dia macam mana? Ada sifat dia. Kalau dabah ni tentang alamat kiamat ni ada boleh jemput. Bolehlah, maknanya kalau masjid jemput ustaz-ustaz yang berautoriti bercerita tentang cerita khusus tajuk alamatul sughra alamatul kubra, kan? Kemudian bila dabah ni dabatul ardi ni disebut membawa tongkat Nabi Musa AS dan cincin Nabi Sulaiman AS. Kerjanya apa? Kerjanya apabila berjumpa dengan orang kafir, maka dia akan akan ketuk kepala orang kafir dengan tongkat Nabi Musa AS. Apabila berjumpa dengan orang beriman, maka dia akan gosok dengan cincin Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman AS. Maka ketika itu ulama mengatakan bahawa dapat beza antara orang kafir dan orang mukmin. Belum berlaku kiamat lagi. Dapat beza masa. Tapi pintu taubat telah ditutup. Sebab apa? Matahari sudah terbit daripada arah barat. Itu perkara yang menyebabkan pintu taubat ditutup. Yang pertama ketika roh sampai ke halqum. Yang kedua, matahari terbit daripada arah barat. Kan? Kemudian selepas pada itu, semua orang mukmin, orang yang beriman akan mati secara serentak. Berlakunya tiupan angin lembut daripada arah timur Yaman. Maka ketika itu akan mematikan seluruh orang beriman, dan selepas daripada itu tidak lagi ada orang beriman, melainkan orang kafir dan orang munafik saja. Orang munafik kufur batinnya, zahirnya mengaku beriman, batinnya kufur. Dan 3 tanda besar yang terakhir orang beriman tidak dapat melihat. Alhamdulillah, satu begitu baik. Maksudnya kita orang beriman tak melihat yang mana? Yang pertama, yang ke-8, tanda besar yang ke-8 iaitu bumi di sebelah timur akan tenggelam. Sebelah timur ni akan tenggelam. Mana? Berkeping-keping masuk dalam laut. Wallahualam keadaan macam mana. Apa puncanya? Macam bila kajian macam-macam lah kan. Jadi kita tak nak lah. Tak nak detail sangat. Tenggelam bumi di sebelah timur. Mana sebelah timur ni? Sebelah kita. Malaysia ni akan masuk dalam laut. Indonesia, Australia, Thailand, bawa ke atas. China. Itu semua akan tenggelam. Tenggelam tuan dalam laut. Tak payahlah beli tanah banyak. Kiamat esok. Yang pertama kita akan mati, confirm. Yang kedua kiamat esok habis belaka. Tak apa nak beli tanah, tak apalah. Nak kebun tak masalah. Kemudian tenggelamnya bumi di sebelah barat. Amerika, Brazil, semua sekali tu. Eropah, semua tenggelam di sebelah barat tu tenggelam. Berkeping-keping masuk dalam laut. Patah masuk dalam laut. Dan terakhir sekali tinggal satu tempat, satu bumi yang namanya disebut Syam. Di situlah akan berlaku kiamat. Tiupan sangkakala yang pertama. Sebelum daripada itu, tanda yang ke-10 iaitu akan muncul api daripada sebelah Yaman yang tingginya setinggi gunung, mengarak manusia daripada tinggal. Tuan-tuan balik kan tengok peta dalam atlas tu, daripada Jazirah Arab tu sampai ke Yaman, itu saja yang tinggal setompok tu. Bumi akan tinggal setompok itu saja. Yang lain semua laut. Masa tu orang beriman ada, orang beriman dah mati.
Tak payah hidup lama sangat. Biar mati, tak apa. Jangan hidup zaman itu. Jadi bumi ni akan jadi setompok situ. Bawah tu kalau tengok peta sikit lagi 5 minit. Kau terjana tak lari. Jadi bawah tu Yaman, atas tu Syam. Tengoklah peta, saya tak mahir sangat geografi kan. Jadi daripada Yaman tu akan muncul api yang setinggi gunung, akan mengarak manusia, menghalau manusia ke Syam. Syam tu bukan Syria. Syam tu dulu kan Nabi pergi meniaga dengan pok saudara dia tu di Syam. Syam tu maksudnya wilayah. Macam kita lah, Semenanjung Jawi, Nusantara ni asalnya mana ada peta gini. Semua dia panggil Semenanjung Jawi. Nusantara dia panggil kan. Malaysia, Indonesia sampai ke Filipin, semua Melayu asalnya. Bila penjajah datang, maka penjajah belok-belokkan antara negara-negara ni, buat pasport. Tak boleh masuk. Dulu boleh jalan mana je. Semua di bawah kekuasaan Uthmaniyah. Semua bernaung di bawah Khilafah Uthmaniyah sampai tahun 1924. Maka ketika itu penjajah datang, dia bagi macam-macam perjanjian. Perjanjian Bangkok, perjanjian Betawi, macam-macam perjanjian. Perjanjian Pangku, kita baca sejarah lah. Kan? Jadi akhir sekali kita pecah. Samalah Syam. Dalam Syam tu ada negara Palestin, Syria. Apa saja? Jordan, Ustaz. Oman. Betul, kalau salah betul. Mana empat negara tu, itu semua tu adalah Syam. Syam. Kan? Jadi api akan meragut. Sekarang ni tuan-tuan buka YouTube, cari, tulis dalam search tu, tulis api dari Yaman. Sekarang ni ada satu kuasa, satu ledakan api daripada perut bumi Yaman tu. Ahli sains tu buat kajian sekarang ni. Keluar daripada rekahan bumi tu api. Wallahualam. Itu bukan dalil. Itu kan sains boleh buat kajian, tapi kemungkinan dia adalah ledakan awal baru sebelum munculnya tanda besar yang terakhir tu. Jadi manusia akan lari bertimperan, terpaksa meninggalkan kampung halaman masing-masing. Selai sepinggang, lari ke Syam. Maka ketika berada di Syam, maka berlakulah tiupan sangkakala yang pertama, menghancurkan seluruh alam. Kan? Hancur semua. Lepas tu tiupan sangkakala kedua, maka dijadikan bumi ni mahsyar. Bumi mana? Di situ lah. Bumi kita ni lah akan berubah sifatnya menjadi bumi mahsyar yang tidak ada naung, tak ada bukit-bukit, sifatnya rata. Rata sifatnya putih. Kan? Ada ulama kata macam roti kena bakar. Roti kena bakar kuning-kuning. Sebab apa? Sebab matahari yang terlampau panas menyebabkan bumi mahsyar daripada asalnya putih menjadi putih ke kuning-kuningan macam roti lepas kena bakar. Macam itulah umpama. Jadi itu antaranya. Jadi sikit-sikit gitulah. Maknanya kita ambil. Jadi tuan-tuan kalau nak melanjutkan lagi, maknanya carilah bahan bacaan supaya maknanya kita makin ilmu kita sepanjang hidup kita ni makin berkembang. Dan ilmu yang membawa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ghazali kata cari ilmu nafi', iaitu ilmu yang membawa takut, ilmu yang menambah mengenalmu akan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan akan Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya lah. Jadi insya-Allah cukup sekadar untuk pagi ni. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik hidayah kepada kita, memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita insya-Allah. Mohon maaf jika ada terlanjur perkataan, terkasar bahasa dan sebagainya. Jadi kita tangguh pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-An. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.